Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Irfan Yang mana nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Di mana hidup itu kita merasakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita. Kita setiap kali mukadimah kita akan mulakan kita menghilangkan rasa kedirian kita. Walaupun sudah bersedia hilang, tetapi kita ingatkan lagi supaya kita jangan ada merasa kedirian. Itu yang sebenar-benar yang amalan soleh, amalan yang nak dilihat oleh Allah. Ahsanu amalah. Jadi bila kita ada rasa kedirian, mana hidup kita bukan ahsanu amal. Sebab ada rasa diri. Sebab ada tujuan kita adalah ilahun wahid, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Jadi pastikan betul-betul yang hidup ini hanyalah hayyun. La hayyun, tidak ada hidupku melainkan yang hidup hanya hidup Allah. Alimun, tidak ada ilmuku melainkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada muridun, kehendak melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada pendengaran kita melainkan pendengaran Allah. Tidak ada penglihatan kita, penglihatan siapa kita pakai? Tidak ada kalam, perkataan, melainkan perkataan siapa? Tidak ada kudrat, melainkan kudrat siapa? Dan seluruhnya lahul maujud, semuanya tidak ada. Tapi yang menunjukkan mana sebenarnya, yang esa hanya Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak boleh diumpamakan. Tapi cukup nyata dia tu ada. Wujud. Jadi jangan dicari bentuk wujudnya, tetapi dia yang membentukkan, nak menunjukkan dia tu wujud. Kerana laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang boleh menyerupai, menyamai baik dan 7 petala langit, 7 petala, seisinya tidak boleh disamakan dengan Allah. 7 petala tu seisi-isi dia. Petala tu banyak. Satu petala tu 500 tahun perjalanan. Jauh, luas. Alam ni terlalu luas. Makin membesar macam belon di depan dia. Alam tu begitu. Besar. Maka lama makin besar kekuasaan Allah SWT. Itu penceritaan Allah semua dalam tu. Jadi kalau kita duduk atas kedirian kita, apa pun kalau duduk atas kedirian apa? Habis apa? Masalah ni, masalah nanti kita rasa macam kita memikirkan masalah tu, kita boleh selesaikan masalah tu. Tipunya kita. Tapi kita dah terbiasa tu, kita nak juga. Kita rasa macam kita nak boleh selesaikan masalah. Padahal tu dia berlalu ke depan ni adalah apa yang telah akan Allah Ta'ala atur, bukan kita. Dan sebelakang-belakang ni semua telah diatur oleh Allah. Kita masih lagi kita ingat macam kita yang atur, kita yang itu jadi kita jadi hidup kita ni bercelaru. Tahu celaru Pan? Serabut. Tak tentu arah, fikiran kita jadi tak tenang. Sebab kita masih memikirkan lagi kita boleh ke depan ni, kita boleh, dan belakang ni kita fikir kita seolah-olah kita
nak ulangi yang belakang tu tadi. Sedangkan yang belakang tu tadi telah berlalu. Kita dah telah mengacapi waktu tu dengan siapa kita. Kalau yang belakang tu kita dengan Allah, Alhamdulillah. Dan kalau tidak, mana kita jangan kenang-kenang. Kita hadapi yang ke depan kita selalu dengan Allah. Dan jangan kita rasa kita nak ngurus bila ke depan ni. Kadang-kadang kita, angan-angan kita terlampau jauh. Kita memikirkan terlalu jauh lepas ni, gini, siapa ni. Kita fikirkan terlalu jauh. Jangan fikir. Kita fikir sekali fikir sudah. Tapi kita tahu yang nak hadapi ke depan aku adalah Engkau, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Jangan biarkan aku memikirkan terlalu. Sebab aku tak mampu. Sebab hawa nafsu aku suka membawa kepada perbalahan. Suka membawa kepada maknanya kesibukan hawa nafsu. Maknanya kita sibukkan memikirkan benda yang bukan kerja kita. Bukan bidang kita. Dan kita tak ada apa-apa pun lah. Kita nak mikirkan yang ke depan ni. Sayyidina Ali kata, ini ke depan kita ni, lautan yang sangat dalam. Ke depan kita ni, masa ke depan, lautan yang terlalu dah. Jangan kau sibukkan sangat. Sekali pandang sudah. Jangan kau sibuk tenggelam nak cari terlalu dalam. Jangan. Pasal dia takkan kau temu dasar dia terlalu dah dalam ke depan kau ni. Kau tak tahu. Jadi kau yang penting mustahak kau waqadah. Dia kata waqadar, kau qada, tetapkan diri kau. Kadar tadi untuk dengan dia kau pastikan dengan dia. Sebab dia yang akan menghadapi ke depan ni, waktu dia yang susun. Kadang kita susah nak nafsu kita ni degil. Nak juga solat. Kita dah terbiasa kan. Tapi kita dah ada pelajaran ni, Allah dah bagi kita singkapkan pengetahuan ni. Kita tariklah balik cepat. Dah jangan jauh sangat. Ibarat ni kita ulur-ulur main layang-layang, main wow ulur. Angin dah kuat tu, jangan ulur lagi, stay. Tarik balik. Kita kena pegang teguh balik. Allah, Engkau ya Allah yang uruskan sana layang-layang aku semua. Jadi kalau kita mikirkan apa dia jadi tinggi, jadi kita jadi celaru. Jadi kesibukan kita tadi memikirkan bukan bidang kita, bukan boleh pun kita selesaikan pun. Kalau kita fikir ke depan boleh selesai. Nak selesaikan siapa? Allah. Jadi inilah skill ya, maknanya yang kita nak kena faham dalam kehidupan ni. Ipan kita bawa lah dalam kehidupan kita. Sama-sama, bukan saya cakap ni saya lepas. Sama-sama. Kita berperang. Allah nak tengok nilai kita, peperangan kita. Allah suka kepada yang betul-betul berperang untuk nak dapatkan betul-betul Allah. Berbaloi kita. Kita berperang lawan hawa nafsu ni, Allah suka. Memang Allah bekalkan kita hawa nafsu ni tadi untuk kita lawan. Supaya malaikat tak ada hawa nafsu. Kita ada hawa nafsu. Kita kena memilih. Kita nak ikut hawa nafsu ke nak ikut Allah? Kadang berlawan, kadang-kadang hawa nafsu menang. Kadang kita, jadi kita sentiasa belah. Jadi macam mana kita nak tenangkan dia? Kita kena banyak-banyak matikan diri kita, iaitu matikan, hilangkan. Jangan kita memikirkan sangat. Kita hanya selalu memikirkan Allah yang hak Allah yang menghadapi masa-masa ke depan. Pernafasan kita turun naik, semua kita rasakan Engkau ya Allah. Tenang nanti dapat. Kita rasakan gitu. Pemikiran kita semua Allah yang kontrol. Naik nafas kita turun. Kita tak nak tosah bawa otak kita fikir ke memori yang dulu-dulu. Menyembah kepada memori yang lepas-lepas. Ilmu kita ke apa benda yang dulu-dulu. Kita betul-betul dia aja. Kita rasakan dia aja yang suci, bersihkan lagi. Minta ya Allah bersihkan lagi ya Allah. Aku kotor lah Allah. Aku dah masukkan benda-benda yang tong sampah pun aku layan juga dalam diri aku ya Allah, bersih. Bersih. Allah suka orang yang sucikan diri. Allah cinta kepada orang yang selalu beristighfar nak bersihkan diri. Duduk makan tu kita perang dulu. Nanti Allah akan bagi ketenang. Itu hak Allah. Macam mana nak proses tu? Kita buat selalu. Inilah nama dia tadi, peperangan, perjuangan. Nilai kita, bila Allah bagi kita hidup,
kita tak boleh merasakan ini hidup kepunyaan kita. Tetapi hidup ini adalah hak Allah Subhanahu taala, dan Allah nak melihat kepada kita manakah apa yang kita perbuat apabila dia bagi kita hidup, macam mana kita nak olahkan supaya kita dapat ahsanu amalah, iaitu baik amalan kita dalam kehidupan kita adalah kita tidak merasa ada di itulah dia. Selagi kita ada rasa kedirian kita, itu bukan ahsanu amalah. Jadi macam mana nak dudukkan? Automatik kita ada rasa diri je, automatik itu bukan ahsanu. Bila kita dah merasa ada dua, ada Allah, ada tak boleh. Boleh tak kita jaga yang tu? Ini amalan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Dia duduk kat situ jaga. Jadi dia mohon selalu pada Allah, tolong ya Allah, tolong Allah. Dia takut nak ada rasa kedirian dia. Kadang bertahun-tahun dia jaga tak ada rasa kedirian dia. Betul-betul dia kosongkan diri dia, kukuhkan keadaan diri dia. Syekh? Okey. Itulah tadi mukadimah tadi. Kita sama-samalah. Kita sama-samalah bersungguh-sungguhlah kita ke arah menghilangkan keakuan diri. Bersungguh-sungguhlah. Buatlah. Bagaimana minta pada Allah, buatlah macam mana cara. Masing-masing cara kadang-kadang berbeza-beza. Yang penting tujuan kita untuk menghilang keakuan. Buat. Ada orang, satu wali Allah ni, dia tidur. Cara dia nak hilangkan keakuan diri dia, dia tidur. Dia kata, Allah SWT memberikan kurnia di waktu siang dan juga di waktu malam. Di waktu malam dan juga waktu siang. Ayat tu kata. Jadi dia dah dapat kat situ rahsia Allah bagi kat ayat tu. Jadi bagi dia siang dan malam tu adalah, maknanya bila seseorang tu matikan diri. Seumpama macam kita ni hiduplah. Jadi hiduplah. Dan bila kita tadi dihidupkan, masa tu kita mati. Macam mana dia maknanya contoh tidur. Tuan-tuan tidur, Pak dia datang. Harap dia bawa keluar, kita pun tidur. Masa tidur tu tadi, itulah hidup kita. Masa dia bawa jalan tadi, dalam tidur kita, dia bawa jalan roh kita tadi, itulah hidup kita. Yang tadi dah tidur tadi dah mati. Kemudian bila dia masuk balik, kita rasa macam kita hidup. Sebenarnya masa dia masuk balik, kita kena matikan diri kita. Dia dapat kat situ rahsia Allah bagi. Jadi tuan-tuan ni saya bagi tahu rahsia ni, maknanya ini tidak ada pada dalam mana-mana. Ini cuma ada di dalam cerita yang telah orang tu mengalami maqam dia. Jadi diceritakan kisah ni oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan Allah ni. Dia berbagai-bagai cara Allah bagi skill dia untuk, yang pentingnya dia tak ada rasa keakuan diri. Salah satu dia buat tu saya kata tadi, tidur tadi. Tapi kita tidur kita pun kita tak dapat nak buat macam tu. Sebab kita rasa macam kita ni masa jaga ni kita tidak dapat olahkan yang kita lihat ni. Yang kita lihat ni adalah penglihatan Allah. Yang kita bercakap ni perkataan Allah. Yang kita bergerak ni kudrat Allah. Yang kita sesuatu datang apa nak tu semua kehendak Allah. Dan kita bersihkan dia, tak mau ada keakuan diri dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita boleh buat gitu, nanti waktu tidur dia akan, waktu tidur kita tidur lelap dia keluar, di situ nanti kita tahu kehidupan kita. Tapi kalau kita kat luar ni, macam ni sekarang ni, kita tak rasa kita yang gerak, kita rasa kita yang bercakap, kita rasa kita yang melihat, kita rasa kita yang ada ilmu. Memang tak boleh buat. Kita takkan baca dalam mimpi kita tadi. Tidur tadi, dalam mimpi yang dibawa tu kita tak boleh baca apa isyarat. Padahal dalam mimpi itulah hidup yang sebenar. Tapi kalau
kita boleh buat dalam kehidupan ni. Kita rasakan dia yang gerakkan kaki kita, dia yang bagi kita lihat apa, kita dah dapat rasakan tu. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Maknanya tak ada kita dalam kehidupan macam ni. InsyaAllah bila kita tidur mimpi nanti, kita dibawa di alam tu tadi, tetap kita akan bersandar kepada tetap. Jadi di situ ukuran dia. Kalau kita nak tahu kita ni punya pelajaran keakuan diri kita dah hilang belum, waktu tidur. Kalau tidur tu mati. Dan bila mati tu, betul lah kehidupan yang sebenar. Jadi kamu boleh menelisik sendiri ataupun mentafsir sendiri mimpi yang kau mimpi tadi. Tafsir sendiri. Macam mana itulah dalam kehidupan kau. Kehidupan dia macam ni. Jadi kita tahu, kalau dalam mimpi tu tadi kita masih lagi ada keakuan diri, maka kita masih lagi dalam kehidupan yang macam ni, belum lagi mencapai kepada tahap yang bukan saya cakap, maknanya belum lagi lah, kita kena percantikkan ahsanu amalah tadi, supaya tak ada rasa keakuan diri, banyakkan lagi, supaya dia masuk sampai dalam mimpi pun kita terbawa juga tak ada keakuan diri. Boleh? Jadi ini bukan boleh cakap-cakap, maknanya kita bukan boleh cakap simpan cakap. Dia kena betul-betul bersungguh-sungguh mengamaliakan dalam kehidupan ni. Kalau kita angkat ni, kita rasa kita yang angkat, kita takut. Ya Allah, aku dah silap. Dia begitu. Detect dia. Dia mesti angkat. Sebelum dia nak angkat, dia dah rasa Allah yang angkat. Dia latihan awal kan. Lihat pun dia takut nak lihat. Dia jadi pelan tau. Penghidupan dia tu jadi roh ni dia main kat roh suci, dia main kat rahsia, dia pandang pun slow, dia nampak. Bukan dia yang pandang, dia dah pandang. Pandangan dia pun lain. Dia nak bercakap pun dia sedar bukan dia. Tapi dia tunggu apa yang dah. Dia bermain gitu dalam kehidupan dia. Sampai dah kita nampak macam dia dah terbiasa, dia dah. Mula-mula tu dia nak dapatkan tu memang pelan lah jadi dah. SNL kan pelan. Dia nak angkat pun silap aku ni. Dia yang suapkan ni. Dia suap. Allah yang suap. Dia dah tak ada lah, dia rasa dia suap. Tapi kalau dah biasa, dia dah biasa lah. Dia dah rasa. Dia dah hidup benda tu dah bertahun-tahun dia amaliahkan sungguh-sungguh, dia dah jadi biasa. Itu yang kita nak duduk dengan orang yang begitu. Setiap detik kita tengok dia tak pernah lagi lalai merasa ada diri kita tengok. Kita tengok, oh ya Allah, dia jaga betul lah. Tak. Ya Allah. Macam kita boleh kita cakap-cakap, tapi kadang-kadang kita mengolah-olahkan dia, kita masih ada rasa kedirian kejap kan. Dia tak ada. Kita perhatikan betul-betul. Macam Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan, dia tetap gitu lah. Bukan diri dia. Dia tak ada rasa cemas, tak ada apa dalam peperangan pun. Tu. Mana sahabat-sahabat semua dah ada benda ni semua, dia betul-betul Allah, betul-betul dia dah serahkan betul-betul. Bukan dia tak ada keakuan diri. Itu betul-betul serah. Kalau serah ada akuan diri, ada Allah tu bukan. Penyerahan tu makna tak ada. Sebenarnya memang kita tak ada pun. Tapi kalau kita tak betul-betul kenal, kita memang kita rasa ada. Susah kita nak hilangkan dia. Tapi sebenarnya kita dah betul-betul serah, Allah leburkan kita, sebenarnya memang kita tak ada pun. Dan kita tak ada, apa yang kita nak rasa ada? Apa? Allah dah bagi kita begitu, bakok. Mulanya kita nak fana, macam mana fana ni, tak faham-faham kita. Macam mana fana hilang, susah lah, datang juga. Kita tak faham skill dia mula-mula kan. Habislah kalau fana nanti jadi gila aku ni. Aku tak sibuk nak pergi kerja, tak sibuk. Kita takut nak fana gitu. Tak faham kan mula-mula dia. Tapi bila Allah dah ajar tunjukkan punya fana tu lebih yang maha sempurna, yang kontrol. Tentulah cantik semua. Rupanya bila kita je rasa kita kontrol ni, kita ingat betul rupanya lintang pukang rupanya. Berada di dalam keadaan kesyirikan ataupun dalam keadaan tercela dan terhina bila. Betul saya cakap.
Saya mengalami sendiri yang dibagi oleh Allah. Bukan rasa hina, teruk betul lah. Hina dan juga tercela betul lah. Kita rasakan semua orang hina kita rasakan. Nampak satu stadium tu semua pandang kita buat salah. Kalau kita rasa keakuan diri. Ya Allah. Jadi kita kena cepat sedar. Padahal tak ada pun orang pandang apa pun. Cuma dia bagi kita kesedaran begitu. Semua orang pandang kita buat salah. Kita ada keakuan diri aja. Ya Allah, tolong ya Allah, minta maaf ya Allah. Hilang balik. Baru semua penonton, semua yang ramai tadi tak pandang kita. Dia aja ada. Kalau tidak, ada jadi kita, ramai nanti akan datang. Yang nak ajak kita berbalah-balah, ajak berborak-borak. Akan membawa kita jadi terhina dan tercela. Jadi ini yang akan kita hadapi bila kita betul-betul nakkan kepada Allah sebenarnya. Allah tak bagi lagi dah. Untuk kita nak rasa keakuan diri kejap pun dia. Bagi kita orang yang dah macam tu, dah sampai kenal, dah sampai dah hilang keakuan diri, Allah dah hilang kan. Bagi kita adalah maksiat yang besar adalah mengaku lagi keakuan diri. Bagi itu masalah besar. Maksiat yang besar. Mana malapetaka besar. Nanti kita tidur. Nanti kita dah buat tu kita tidur. Baru kita tahu ya Allah nikmatnya tidur tadi. Sebab dalam tidur sendiri kita bukan tidur. Kita dibawa mengesakan Allah juga di alam tu. Sebab kita dah di dunia, di dalam macam ni, kita dah mengesakan Allah, dah semua tak ada kita. Pasti dah kita boleh tafsir dalam tidur mimpi kita. Dia nak bawa ke mana kita nampak betul-betul dia yang kontrol kita. Dan bila kita jaga daripada tidur tu, kita nampak kereta, nampak kapal terbang dalam mimpi kita tu. Ada siapa pun kawan sahabat kita ke orang yang paling kita sayang ke apa benda dalam mimpi tu, bila kita jaga masuk tidur, tinggal tak benda tu? Tinggal tak? Tadi kita tidur, tinggal tak semua? Tinggal semua, betul? Masuk ke alam tu. Jadi diperlihatkan macam-macam juga. Menerusi apa yang nak Allah Ta'ala cerita, sama juga. Tapi kalau kita tak faham, bab ni siapa yang tangkap, siapa yang diberi kurniaan Allah, dia dapat rahsia dia. Semua rasul-rasul, para nabi, semua dia diibaratkan kalau dah begini, dia bukan tidur. Kamu menyangka dia tidur, tapi sebenarnya bukan dia dibawa alam. Tak sama orang yang tidur dengan orang yang dibawa ke alam. Kau nampak, kan dalam surah Kahfi kata, mula-mula kami tidur kan. Lepas tu Allah Ta'ala kata kemudian, kamu menyangka mereka tidur, mereka bukan tidur. Kalau kamu lihat mereka berpusing-pusing, masa tu dia percepatkan. Pusing macam mana, laju sangat, kita pun takut dia lari kalau dia lihat. Kalau siapa dapat lihat dia dalam gua tu, macam mana Allah pusingkan dia. Supaya jadi alam ni jadi cepat, dia dah duduk kat 309 tahun ke depan. Dan kalau Allah nak undur, Allah undurkan lah. Kau duduk lah masa zaman Nabi apa ke, Yaakob ke. Padahal kau duduk zaman Nabi Nabi Muhammad, boleh dibawa ke sana mimpi kau. Kan? Dibawa berjalan ke belakang. Boleh dibawa ke jalan ke depan. Jadi kat situ tadi rahsia mimpi tadi. Tapi tadi dalam dunia ni kita kena bawa watak keakuan diri tu hilang lah. Jadi kita tak faham. Kita duduk kat dunia ni, kita tinggal kan, nak tidur, nak bawa apa? Boleh bawa kapal terbang. Kita nak tidur boleh tak kita bawa? Kita bawa jam kita pun tak boleh. Boleh sini jam, tapi dalam mimpi tu kau bawa tak jam kau? Nampak dalam mimpi tak boleh. Semua tinggal. Apa yang ada? Itu nak didudukkan tu. Tapi bila kat dunia kau tak dapat olah kan, macam mana kau nak? Kau baca ayat kursi, kau pagar, betul lah. Itu untuk pagar yang bagi. Tapi kau tak dapat dengan Allah waktu dia bawa. Kami bawakan tadi. Kurniakan tadi. Tu. Waktu malam rehat tidur kami bawakan. Allah Ta'ala kata. Kami tu maknanya Allah dan pesuruh dia lah. Dia bawa. Malaikat dia bawa kita. Jalan-jalan untuk melihatkan lagi tanda-tanda kebesaran. Itu pasal bagi orang ahli Allah ni, Rasulullah,
para nabi, para wali Allah, kan? Kita ingat dia tidur, dia tak tidur. Dia bukan tidur. Dia ada switch dia tekan situ je. Dia masuk alam tu. Kita tengok macam dia tidur tak? Orang tidur lain. Orang ni dia jangan, dia kurniaan Allah dia. Dia ansakan tidur juga, tapi tidur dia tu lain macam orang awamnya tidur. Tak sama orang-orang ahli Allah, orang mukmin tidur dengan orang awam tidur tak sama. Jadi dia bawa. Dia tinggal, dia tahu selamat tinggal semua. Sebab dah memang dia dah rasa dalam dunia ni dia tak pernah memiliki apa-apa. Dia tetap juga dalam, dia mimpi tetap juga dia hanya milik Allah yang akan mengurus dalam alam tu tadi. Serupa juga dalam kehidupan ni, dia tetap juga rasakan semuanya Allah yang kontrol. Dan dia nampak semua ni adalah susunan-susunan Allah. Dia dah bawa lagi. Bila dia nak tidur pun tetap dia masih dibawakan Allah berjalan dalam alam-alam tu. Banyak alam-alam tu. Tetap dia akan berkehidupan yang tu tadi. Tapi kalau orang tak ada ni, sebenarnya kehidupan yang sebenar adalah dalam mimpi itu. Bila orang tak berapa faham lagi lah. Dia ingat kehidupan, ini kehidupan. Kan? Kehidupan bagi orang yang belum berapa faham ni, adalah bila dia tidur, dia mimpi, itulah tafsiran. Apa dia dalam mimpi? Kalau dia tu dapat buat, maknanya sesuatu kebaikan tu untuk nak kepuasan diri, dalam mimpi tu dia boleh tafsir sendiri. Aku dalam mimpi masih lagi ada kehendak aku lah. Jadi kau boleh tafsir sendiri. Itulah kehidupan yang. Tapi kalau dalam mimpi kau tetap Allah. Mana kau dah hidup lah tu. Kehidupan kau sama aja. Kau duduk kat dunia ke, duduk kat alam akhirat ke, alam apa pun tetap kau dengan kau berjaya lah. Tapi kalau masih lagi kau dalam mimpi, masih lagi kau ada dalam mimpi tu kehendak-kehendak kau akan tafsir sendiri. Dia masing-masing. Itu tak boleh tipu. Mana kau kena olahkan, maknanya kau nanti dah mati betul-betul, nanti gitulah juga nanti. Takkan nak tunggu mati betul-betul baru kita nak mempelajari apa teguran Allah tadi. Itu Allah Ta'ala punya tegur, tu makam kau. Masa makam kau yang nak gitulah. Dalam mimpi tu aku tafsirkan. Itulah hidup kau yang sebenar. Bila kau masuk dalam mimpi yang aku bawa tadi. Allah Ta'ala kata. Itulah kehidupan kau. Yang kat dunia tadi. Lepas tu aku bagi kau jaga balik. Supaya kau berfikir. Nikmatnya tadi ke mana kau ala tuju. Tadi. Jadi risau kita. Ya Allah, aku tak dapat kau dalam mimpi, ya Allah. Ada nafsu aku lagi, ya Allah. Kau tafsir sendirilah. Ada kelemahan aku lagi. Jadi dalam kehidupan ni prepare dia. Berjalan, duduk, baring, apa keadaan kita rasa kerana Allah tak ada giliran kita. Latih lagi. Maknanya kita kena banyaklah. Bukan latih lah, buatlah. Buatlah ahsanu amalah tu. Buatlah sampai nanti Allah kurniakan kita kat mana pun mimpi pun kita tetap dengan dia. Diam. Itu tadi. Kita makan terbingkai. Apa dia? Dia apa? Jadi kehidupan kita, kalau kita nak tahu akhirat kita, tapi jangan marahlah. Kalau kita kata ni ilmu saya reka-reka, jangan. Ni bukan reka-reka. Minta maaf. Tolong jangan ingat ni rekaan saya. Ini pengalaman yang asli yang saya lakukan ni. Saya dapat sendiri daripada langsung. Ya. Jadi kalau kita nak tahulah kehidupan akhirat kita, tengok dalam mimpi kita lah. Ya. Kalau dalam mimpi kita tafsir lah. Itu cakap tadi. Itu memang orang kalau dapat rahsia tu, di situ dia boleh trace diri dia macam mana punya peringkat. Adakah dia tu dalam mimpi tadi dia memikirkan kepentingan diri, rasa keakuan dia. Dalam mimpi tu dia boleh, kita walaupun kau tinggi ilmu macam mana pun apa pun, tapi dalam mimpi tu akan Allah bagi isyarat tepat. Itulah kehidupan kau yang sebenar-benar. Kau dengan siapa dia. Kalau kau pandai mengambil tafsiran tu dalam mimpi tu tadi, itu pemberian tahu Allah bahawa itulah diri kau, kehidupan kau dengan siapa.
Engkau akan bila terjaga daripada tidur, kau tahu, wah Allah, aku masih lagi ada kedirian aku, ya Allah. Jadi engkau akan dapat pengalaman, maknanya direct daripada Allah. Baru kau kena betulkan diri kau. Maknanya kau kehidupan yang sebenar dalam mimpi tu adalah engkau tidak benar. Engkau ada keakuan diri. Tak apalah, jadi baguslah daripada engkau tak tahu apa istilah mimpi tidur. Yang tidur tu, mimpi tu adalah Allah Ta'ala. Itulah kehidupan kau sebenar. Daripada engkau tak tahu, kau tak tafsirkan, kau leka terus. Ni kita tahu, bahawa kita tahu, ya Allah, banyak kelemahan aku punya, ya Allah. Sepanjang banyak mimpi aku pentingkan hawa nafsu dalam mimpi aku tu. Itulah kehidupan kau sebenar. Allah tunjukkan diri kau sebenar. Engkau terjalikan benda tu. Jadi risau engkau sebab keakuan di dalam kehidupan ni betul-betulkan. Cari, ya Allah, aku tak nak. Nanti bila dia cukup masa nanti kita buat tu, Allah akan tunjukkan apa kehidupan kau sebenar. Bila kau dah prepare tu semua, tentu kau pun dalam mimpi ke, masuk alam kubur ke, tetap kau dengan, kau tak nak rasa kedirian. Itu baru betul. Ilmu tu maknanya mentauhidkan Allah, hilang kedirian kau, betul jadi. Itu diistilahkan gitu. Bukan kita berzikir ratus ribu hari. Bukan saya kata tak boleh zikir, boleh zikir, tapi bukan di situ keputusan dia. Keputusan dia bila kau mati tadi. Tidur tu adalah mati. Dan bila mati, di mana dibawa mimpi tadi. Dan kau dalam mimpi tu kau berada dalam keadaan macam mana? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengimani betul-betul pun dalam tu, mana kau berjaya, insya-Allah. Sebab kita tak boleh nak tipu. Kehidupan kita gitu, pasti dia akan tunjuk dalam mimpi. Kehidupan kita bila kita mati, barulah kehidupan yang betul-betul dia ceritakan apa yang dalam kehidupan kau. Kita tak boleh kata aku buat ni baik. Tak, dia akan tunjuk, dia akan tengok tadi ahsanu amalah. Dalam kehidupan kau 24 jam dengan siapa? Baru kau boleh mimpi kau juga dalam kehidupan kau dengan mimpi kau dengan. Tapi kalau ahsanu amalah, kau dalam kehidupan kau hanya mikir upah ni, engkau tak akan dapat mimpi kau ahsanu amal dengan Allah je. Jadi kalau orang di dunia betul dia cinta kepada Allah, dia akan dalam mimpi juga dia akan bawa cinta. Itu rahsia dia. Jadi bukan saya nak hina sama-sama, bukan saya kata saya dah dapat. Kita sama-sama. Jangan sampai kita dah mati nanti baru nak cari cinta kita. Kat dunia pastikan kita dah dapat siapa cinta kita. Sampai terbawa-bawa kita tidur, mati tadi tidur, kita mimpi pun dengan cinta kita. Kita tak mau rasa ada. Ya Allah, itu rahsia je. Ini pelajaran, inilah yang dibawa oleh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, 124,000 Nabi, wali-wali Allah. Asli, maknanya betul cinta dia nombor satu Allah. Nombor dua Allah Rasul. Dan orang bersama-sama lah. Itu pasal dia orang banyak bila masuk alam tu, dia akan berjumpa para Nabi, kalau wali-wali Allah lah. Macam Rasulullah Isra' Mi'raj, dia bawa jalan kan, dia jumpakan dengan Nabi-Nabi Adam, Nabi gitu. Tetap juga berjumpa orang-orang gitu dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tetap dirinya dengan dia tahu subhanallazi itu Allah yang memperjalan. Jadi dalam mimpi dia sendiri, dia roh dia nak keluar tadi dalam mimpi tu, dia tahu Allah yang memperjalankan, dan yang menunggu kenderaan tu kenderaan Allah. Dalam perjalanan pun dia dengan Allah, apa pun dia semuanya Allah punya cerita, nak ceritakan tadi. Subhanallah, dia dah dapat olahkan ketika hidup yang macam ni. Baru akan dibawakan di alam gaib pun tetap, alam mimpi tetap dengan kita nak gitu. Baru kita boleh alhamdulillah bersyukur. Ya Allah, Engkau kurniakan aku. Ini semua min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan Engkau, ya Allah. Aku nak ni kurniaan, ya Allah. Sebab rugi kita kalau tak dapat. Pernahkah Allah berpaling pada kita? Pernahkah Allah meninggalkan kita? Pernahkah Allah membenci kita?
Allah sentiasa pandang kita dengan kasih sayang. Berapa lama dah Allah tunggu kita? Dah umur 40, 50, 60 masih lagi kita. Adakah kita sebut nama Allah terasa rindu? Dan berapa minit sangat kita rasa rindu dengan Allah, sedangkan Allah sentiasa rindu dengan kita, menunggu dengan kita, sayang dengan kita, bagi kita rezeki macam-macam. Tanda dia cinta pada kita, bukti je jelas Allah. Tapi apa yang kita nak upah ni, nak balas ni, kita punya kehidupan tak kena dengan selera kita, kita bangkang. Berpuluh tahun dah umur kita, kita biarkan hidup kita dalam keadaan kita tak bersama dengan Allah. Kita tahu nak upah. Bukan kata tak betul. Pada kecil tak apalah upah. Dah besar-besar macam ni, kita pada kenal Allah, kita dah sebenarnya nak makam cinta lah. Sebab selama ni dia, Allah tu cinta pada kita, kita tak balas. Dia sebut nama kita dengan cinta tau, Allah. Mak sebut nama kita, Latif, Hajiz. Mak punya sebut tu lain. Tapi kalau orang lain sebut juga beribu lain, berjuta orang sebut nama Hajiz. Kita tak ada rasa gelombang kuat sangat kecintaan. Tapi kalau mak kita panggil, kuat tak gelombang cinta kita kepada mak? Ya mak. Terus kita detect cepat kan. Kita punya memek muka pun terus balas cinta kan. Tapi kalau orang lain, kita sekadar boleh biasalah, bukan tak benci. Biasa je lah, biasalah. Kalau mak kan lain kan. Tapi Allah, mengapa Allah selalu kata, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Dia panggil kita, wahai jiwa yang tenang, kembali. Sebab aku tak pernah tinggalkan kau. Kenapa kau jauh pada aku? Ikut aku mana pergi, aku dengan kau. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Mana kau pergi aku serta. Tapi mengapa engkau tak hadirkan? Kau rasa engkau lagi. Bilanya engkau nak betul-betul? Allah bagi lagi macam-macam cara untuk kita sedar. Bila nak kita betul-betul sebut nama Allah tu, rasa betul-betul mengalahkan cinta-cinta yang lain. Kita boleh hilangkan lain-lain punya cinta. Sekarang tak, sama je kita sebut nama Allah dengan cinta-cinta malan, cinta-cinta yang lain lebih kita sedar tapi kita buat tak tahu. Kita bukan betul-betul cinta kepada Allah. Kita hanya sebut nama Allah, nakkan sesuatu. Ganjaran tu, nak selamat ni, nak tu jauh. Kita lagi masih lagi makam anak-anak lagi, makam belum kenal betul-betul Allah. Kalau kita dah betul-betul kenal pada Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, orang arif bila dah kenal betul, takut dia. Takut nak rasa ada keakuan diri. Sebab keakuan diri dia dah berada dalam salah besar. Itu je dia punya jaga. Jadi bila dalam kehidupan dia dah selalu buat gitu bertahun-tahun, berpuluh tahun, tentulah bila dia tidur, dia pergi alam mana, dia tak takut. Dia tahu dengan dia dengan Allah. Maknanya dia dengan Allah tu pun bahasa lagi sebenar. Dia tak ada apa. Itu tidak kadang-kadang. Kita test diri kita ajalah. Mimpi aja kita pun dah keluar aja pada mimpi, dah baru kita tahu kita tak dengan Allah. Betul, diri kita kan keluar, itu roh kita keluar kan. Waktu tu kita sedar tak? Nampak. Tapi kalau kita ada ni, insya-Allah kita keluar kan, kita tetap sedar kita kedirian kita mengesahkan. Tapi kalau tak ada, celaru ke mana mimpi, kita pun tak tahu nak nafsirkan macam mana. Kita buat abaikan kita punya mimpi, padahal ada cerita dalam tu. Allah nak ceritakan, dia nak bagi tahu, engkau ni belum sampai makam ni, kau masih dalam masuk alam ni, kau dah lupa dah aku. Padahal itulah kehidupan sebenar. Itulah sebenarnya aku tunjukkan. Engkau begitulah diri engkau, yang kehidupan kau tadi. Dan kalau kau dapat repair kehidupan kau, sentiasa rasakan Allah je, berdiri, duduk, baring, apa keadaan kau rasa Allah tak ada diri kau, mimpi kau akan tetap gitu juga. Hidup. Ini yang hidup, yang tiada mati. Ini orang betul-betul menyembah yang maha hidup. Jadi dia sentiasa rasa
hidup. Yang hidup bukan dia, tapi dia dah dapat tewaskan dunia seisi-isinya. Dia dah hawa nafsu dia pun dia dah, Allah Ta'ala bagi pertolongan untuk dapat dia tunduk. Sebab dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh nak Allah. Dia kena berjuang hawa nafsu dia. Jadi hawa nafsu dia tak akan mampu dikalahkan melainkan dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah, pedang tu yang tolong jangan ada kedirian aku ya Allah. Aku dah tahu ya Allah, kedirian aku yang menyebabkan aku terhijab dengan kau. Kedirian akulah yang hijabkan kau. Tak pernah hijab dengan aku ya Allah. Tolong. Dia dah dapat dia punya Swiss dia. Untuk nak jaga dia, jangan ada kedirian tu, jaga. Itu masalah besar. Kalau itu tak boleh jaga, banyak pintu-pintu maksiat terbuka. Ada beberapa kali dah diolahkan. Kita buat. Barulah boleh. Kalau kita dapat duduk di situ, baru kita boleh kenal tadi. Siapa Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Kita dah mula kenal. Kita tahu malaikat tu, posisi malaikat, posisi wali-wali Allah kita dah. Imam Mahdi nak turun bila, nanti kita dah mula nampak. Dan pengikut-pengikut dia, siapa yang sama-sama berjuang, kita boleh cam dah. Dia dah bagi, Allah tu dah bagi tahu di alam tu dah. Kita dah tahu. Jadi kita fat'uli fi aibah, kita dah, Allah Ta'ala SWT, inilah hamba kau, golongan hamba ku yang, jadi kita dah dapat golongan hamba ya Allah, kita dah kenal lah orang-orang kita. Dah. Dia tu sentiasa berada dengan kita. Dia bukan duduk jauh pun. Sebab kita dah duduk yang kat Maha Ghaibah Ghuyub, kita akan terbuka semua, tak ada terhijab. Kita tahu posisi ni. Kita tahu cerita orang ni. Ni macam mana, apa sebab dia sakit ni. Sakit dia tu Allah nak gini. Dia ni kenapa sakit dia, Allah nak gini. Jadi kita boleh baca cerita riwayat kenapa dia sakit tu, Allah timpakan sakit sebab ni. Jadi kita dapat awal akhir zahir batin tu, kita tahu cerita orang ni. Subhanallah. Bukan kita nak cari aib orang, supaya memudahkan kita mengajak manusia ilahun wahid. Allah bagi kita kerja. Ya Allah. Itu dia Allah bagi kerja, nama dia Rasul. Tapi kita bukan Rasul, kita hanya bawah pada Rasul, iaitu menyampaikan untuk mengajak ilahun wahid. Sama juga, tapi cuma kita bukan pesuruh. Tapi kita di atas pesuruh lagi. Maknanya bertingkatan, tapi tetap juga daripada Allah juga. Tak ada hijab juga. Ingat lagi kalau kita pakai bahasa Rasul, nanti orang ingat dah si Haji mengaku Rasul pula. Nanti orang kata gitu. Jadi kita ada tahapan dia lagi. Sebab Nabi dah tak ada. Jadi yang ada pesuruh. Pesuruh tu atas pesuruh lah, kita pakai gitu. Dia panggil di sisi Allah juga ladu. Orang panggil wahyu, orang kata, "Oi, dia ni dah mengaku Nabi wahyu." Jadi kita bukan pakai wahyu, kita panggil laduni. Dan kita bukan pakai Rasul, tapi bawah sikit pada Rasul. Itu apa dia? Amanah, yang di atas amanah. Maknanya kerja Rasul. Kerja Rasul maknanya sambung lah kira. Nyambung. Padahal sama je, kita dah tak ada dah. Dia juga. Kan? Tapi kita bahasakan untuk orang awam gitu. Supaya tak menimbulkan fitnah. Nabi dah tak ada. Dah tutup. Sampai Nabi Muhammad SAW dia ada kan. Jadi tak ada lagi Nabi. Jadi yang ada siapa? Yang ada dia punya waris. Waris dia siapa? Waris akhlak dia tadi, iaitu para wali. Waris satu ilmu adalah alim ulama. Waris akhlak dia adalah wali-wali Allah. Jadi itu yang kita nak membezakan. Dua-dua ada tingkatan masing-masing. Tu. Itu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat hayati, dapat bawa dalam kehidupan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim.
bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perbincangan pada petang ini, talk pada petang ini menceritakan tentang banyak kepada jangan membuat pengakuan kedirian. Jadi itulah sebenarnya yang mana sekiranya memang benar-benar yang dikatakan Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia, dan Allah Ta'ala sendiri yang membinasakan, bukan kita yang nak menyatakan kita bersungguh-sungguh, tak. Kita harapkan dia takut dan mengharap sebelum ni, takut dan mengharap, takut ada kedirian, mengharapkan keesaan dia saja. Maknanya kita dah mengamaliahkan dalam kehidupan harian, maknanya itulah satu keberuntungan yang dikatakan mendapat satu yang dikatakan wazidnahum huda, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni itulah, kita nak betul-betul, tak apalah kita rasa diri kita ni tak faham kan, dengan ilmu yang dikatakan asas ni saja dia masih lagi tak faham, sebab banyak-banyak mungkin ada yang tak diberesi lah kan, mungkin lah kan, saya pun tak tahu, sebab orang lain saya tak tahu, tapi kondisi saya ni, saya pun cuba lagi memberesi diri saya, sama juga, kita sama-sama kan. Jadi bila kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala tu, maknanya aku tak faham ni, Allah, kita mengharapkan dia yang bagi faham, insya-Allah akan datang yang dikatakan wazidnahum huda. Janji Allah Ta'ala, syarat dia la ilaha illallah, jangan ada la tu, tak ada. Seperti yang dikatakan Adam tadi tu, Adam kan, Adam dijadikan tu memang dia kosong, tak ada apa patung kan? Jadi Allah Ta'ala yang letakkan daripada ni macam mana proses dia tadi tu. Dia tidak merasakan ada diri dia. Jadi itulah, kita telisik benar-benar, kita fahami benar-benar. Saya cakap ni bukan saya mengajar, tak. Saya berkongsikan apa yang Allah Ta'ala letakkan, kefahaman ni yang Allah Ta'ala bagi saya, petunjuk ni, petunjuk Allah SWT. Kadang-kadang orang merasakan saya ni mengajar, bukan, saya bukan mengajar. Saya menelisik diri saya sendiri sebenarnya. Sebab kondisi saya kena tengok apa yang tak dibereskan lagi. Kadang-kadang bila saya pernah berkongsi kan, bukan berkongsi kat sini lah, berkongsi kat WhatsApp apa semua kan. Jadi orang ingat saya mengajar dia, bukan saya bukan mengajar dia, tak. Saya mengajar diri saya menelisik diri saya sebenarnya. Kadang-kadang orang tak faham, dan dah lama sangat dia tak berhubung dengan kita kan, dia ingat saya ni mengajar dia, tak, bukan. Sebenarnya itulah, saya menelisik diri saya sendiri, bagaimana sentiasa ada pengakuan diri tu, saya sendiri yang memberesi. Sebenarnya saya dengan Allah lah. Saya dengan Allah yang tahu perkara ni. Jadi itulah sebenarnya saya berkongsikan. Jadi kondisi masing-masing, lihat. Jangan kita tengok jauh sangat kondisi orang lain pula. Jadi kondisi diri kita, yang Allah Ta'ala beritahu, di dalam diri kalian. Tengok diri dalam diri kalian ni, tak jauh pun, jangan jauh-jauh. Di dalam diri kalian je. Dan bila orang menegur kita, contoh dalam WhatsApp ke dan sebagainya kan, kita tengok diri kita pula, oh ya Allah, ini sebenarnya teguran Allah. Itulah sebenarnya. Kita kena, kadang kita baru orang tegur sikit, kita dah melompat kan, tak boleh. Ada saya terima sendirilah kan, apa yang berlaku dalam perjalanan hidup saya kan, kawan-kawan kita sendirilah kan. Jadi tak apalah, itu semua penceritaan Allah lah. Bukan mungkin lagi dia nak letakkan contoh tu untuk kita sentiasa, wa qada rabbuka alla ta'budu. Jangan kita letakkan tempat lain, di situ tempatnya. Jadi hari ini perbincangan banyak menegaskan tentang kedirian diri lah, jangan ada merasai diri. Banyak yang dikatakan petunjuk Allah ni, wazidnahum huda ni, betul-betul kalau kita betul-betul mematikan diri ni, kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di keesaan dia je, insya-Allah rasailah. Saya cakap ni apa yang saya rasa. Dia akan dapat, setiap hari dia akan dapat olahan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kesedapan, kenikmatan, tak tahulah. Macam yang pernah diceritakan sebelum ni, apa tu? Tak silap saya pun dah lupa dah. Tentera Taliban apa yang bersemayang, bersolat di suatu tempat tu. Dia imam dia tu dengan bom dia boleh lari, tapi yang pejuang-pejuang Islam ni, dia boleh ganti balik jadi imam.
Dia kata, mana dia tak nampak apa. Dia semua nampak semua keesaan dia. Nak mati pun mati hidup bersama, bukan mati, dia hidup bersama dengan Yang Maha Hidup. Yang imam orang ke tempat tu dia pula lari pula. Padahal orang yang pejuang Islam tu dia semayang situ sekadar dia nak bersolat kan, nak bersolat, tapi dah imam tu lari, dia gantilah kan. Dia pun dengar juga bom kan, Allah Taala bagi dengar. Dia cerita-cerita yang tu yang diceritakan sebelum ni kan. Nampak tak betapa dia dengan Allah Taala tu kan. Selamat ke tak selamat ke, dia tak duduk kat situ. Dia duduk dengan orang bukan Allah tak di tengah-tengah tadi tu. Keesaan tadi tu. Oh, sedapnya. Nikmat yang terlalu nikmat. InsyaAllah kita rasai bersama-sama. InsyaAllah kita sama-sama berdoa juga agar kita sentiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala apa yang dikatakan perancangan batil ni, yang perancangan batil siapa pun insya-Allah akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mustahil. Itu kalau datang daripada Allah Ta'ala, doa tu yang dikatakan gagalkan segala perancangan yang dikatakan perancangan apa, Yahudi ke, Nasrani ke, apa ke, insya-Allah itu kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan sendiri akan gagalkan perancangan-perancangan diorang, insya-Allah. Tapi yalah, kita mengetahui yang ke depan kita ni macam mana kan. Quran pun dah cakap Bani Tamim, Khurasan, macam mana Khurasan punya kuat dia punya tentera dia, Bani Tamim macam mana keadaan dia kan. Kita ni itulah jelas Allah Ta'ala letakkan banyak dugaan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi setiap dugaan tu, setiap yang kesusahan tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kesenangan. InsyaAllah kita bersama-sama. Dari sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, syukur. Ini ucapan saudara kita tadi. Sama-sama kita hayati, datang daripada lintasan Khatir Rabbani, kesucian Kudus. Sama-sama kita bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi itulah, apa saja pun kita ni akan setiap waktu berada di dalam kenikmatan dan juga kerugian. Jadi kita setiap nafas turun dan naik nak bawa ke mana ingatan kita tu. Adakah ingatan kita nakkan kepada kenikmatan dengan Allah, ataupun ingatan kita selain daripada kenikmatan yang lain yang kita nampak? Kenikmatan yang kekal abadi itu iaitu Allah ke, ataupun ingatan kita nakkan kepada rasa kepada kenikmatan yang akan kesudahannya akan membawa kita ke arah kebinasaan ataupun ke arah kerugian. Innal insana lafil khusr. Jadi kita halusi lagi dalam kita berzikir, belum tentu ingatan kita tadi kepada ingatan tauhid, ingatan keesaan. Tapi kalau kita dah betul duduk keesaan betul tak ada, kita pasti yang keluar tu pasti akan mengeluarkan perkataan yang suci juga. Jadi kita jangan tertipu dengan, pastikan yang di dalam dulu. Maknanya yang sir tu tadi, rasakan dengan sir min kulli sir. Rasa kenikmatan dia dengan dia ni. Waktu tu baru akan keluar semua, lihat, pendengaran, semua akan jadi baik. Di situ dia punya olah untuk kita nak tahu diri kita ni macam mana. Tempat yang pada saat ketika tu, waktu mana ingatan kita tu. Bukan bergantung pada, bukan saya cakap tak boleh bersebut tapi bukan di situ Allah lihat, tapi Allah lihat macam mana ingatan tu tadi. Ada tak engkau lagi? Kalau engkau rasakan dia dengan dia asyik, kedudukan yang mana Allah sentiasa dia asyik dengan diri dia, dia tak memerlukan lain, dia tak hiraukan lain, itu makna kamu telah mendapat tempat yang paling beruntung. Di situlah kita nak jaga betul-betul ingatan kita. Sebab ingatan ni ya Allah, bukan senang nak kontrol. Bukan senang. Saya ni pun dah berperang macam-macam perang dah. Tak mampu. Kejap kan dia tukar, kejap tukar. Leka sikit tukar ingatan kita. Cepat betul tukar filem dia. Jadi nakkan tetap tu kita kena ada latihan-latihan yang Allah Ta'ala siapkan lah. Kalau kita siapkan latihan kita, memang kita pun bohong. Kejap buat, kejap tak. Ni hari buat syok, bila lemah tak buat. Jadi susunan tu Allah bagi nanti. Dia berbentuk saya tak tahu. Saya ni masing-masing. Kalau saya
Dia bagi kadang-kadang berbentuk ujian. Ujian tu yang datang tu, itu satu latihan yang Allah bagi untuk kita boleh ingatan kita kepada dia je banyak dia. Itu salah satu lah. Bukan saya cakap dengan zikir-zikir ni tak betul tak. Tapi caranya saya gitu. Tu. Jadi jangan minta dengan saya, minta pada Allah maknanya. Kita nak betul-betul Allah begitu. Allah tu yang akan bagi direct ujian-ujian. Kita tak boleh baca kerana ujian ni. Memang tak sanggupnya ujian lah. Memang tak sanggup kita api. Kita pun, ya Allah, pecah kapal aku dah. Aku dah tengah laut, tak ada satu papan Engkau, ya Allah. Tu macam itulah ujian yang dia bagi. Supaya kita betul-betul tumpu kat dia je. Dia bagi ujian tu. Punya sayang Allah dengan kita. Memang kita kena tercungap. Dah lemas kan tu. Tercungap.